Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan pertemuan kita petang ni. Kita mulakan dulu sikit dengan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Temu lagi kita pada petang ini dalam majlis ilmu ini. Sebelum saya nak mulakan kita hadis yang kedua daripada kitab Riyadhus Salihin, sebelum saya mula, saya nak minta tolong semua yang hadir kat sini, kalau boleh dengar suara saya dengan jelas, boleh nampak, tolong tulis di chat tu. Dekat chat tu tulis Alhamdulillah, tulis gitu je. Sambil-sambil sebut ke kat tempat masing-masing, tempat pahala. Tulis, okey, terima kasih atas respon. Alhamdulillah. Sambil tulis tu sambil sebutlah kat mulut masing-masing, di tempat masing-masing dapat pahala. Sebut di tempat masing-masing, sebut Alhamdulillah. Alhamdulillah yang pertama kerana dapat dengar suara, dapat lihat. Alhamdulillah juga kerana Allah pilih kita untuk berada dalam majlis ilmu. Ini satu nikmat sebenarnya. Alhamdulillah. Ada orang yang nak hadir tapi ada urusan yang tak dapat diselesaikan menyebabkan tak dapat hadir. Ada yang nak hadir tapi tak ada line internet petang ni. Ada nak hadir tapi tak sihat. Jadi Allah pilih kita nak hadir dan boleh hadir, maka kita pun menyebut Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kelebihan orang yang berada dekat sini malam ni, petang ni, saya tengok tadi ada yang tulis di ruangan komen first time bersama dalam majlis kita ni. Bila first time bersama, bermakna dia baru dapat tahu. Kenapa dia dapat tahu? Kerana ada di kalangan kita yang memainkan peranan. Tolong sharekan link ini. Dia ajak rakan-rakan dia yang lain. Jadi saya lupa nak tanya, kita maksimum berapa orang dalam ni? Kita ada maksimum tak? Ataupun unlimited? 1,000 orang. 1,000 orang. 1,000. Okey, jadi kita dekat dah 1,000 ni. Kita dah 73 orang. Jadi bayangkan setiap seorang daripada 73 orang kita ini mengajak 2 orang rakan dia. Subhanallah. Kita dah jadi 210 orang. 70 kali 3, 210. Seorang ajak 2. Dan seterusnya. Maksud saya, kalau ambil, boleh kan? Boleh kan? Nanti Raja, kita ambil link ini. Ustaz. Ya. Ambilkan link ini, share dalam grup-grup WhatsApp Taman Perumahan kita. Dan share sekali dengan poster itulah. Baru orang tahu program apa. Ambil link daripada WhatsApp kita, share. Nurliza Hamzah dari Damansara. Saya pun pertama kali ke udara. Alhamdulillah, buku dah sampai. Alhamdulillah. Kali pertama. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan pada kita semua ikhlas dan istiqamah. Itu yang penting. Alhamdulillah. Dan yang bersama kita ni, boleh tak sekali lagi tulis kat ruangan chat tu. Tulis dari mana? Kalau Nurliza ni dari Damansara. Yang lain-lain mana? Ya, Damansara. Yang lain-lain lagi sekarang ni dari mana? Boleh tak tulis sikit di ruangan chat? Jasin Melaka, Zuraini, Haslina Putrajaya, Allah laju, Hamidah Singapura, Ayu Sepang, iPhone Shah Alam, Ramiah Singapura, Jun Singapura. Ramai sahabat kita dari Singapura. Bukit Jelutong, Segambut, Kampung Malaysia, Shah Alam, Kelang, Alhamdulillah. Masyita Singapura, Nur Aziah Negeri Sembilan, ramai dari Singapura. Subhanallah. Subhanallah. Syah Nur Mawati Abdul dari Shah Alam,
Sohas dari Banting. Terima kasih atas respon. Terima kasih. Moga-moga Fatimah binti Muhammad dari Kelang, Fatimah Syam dari Kelang. Subhanallah. Apa tu? KL Ang. Kelang. Dari Kelang. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz asyik suruh orang tulis-tulis ni? Hari ni kita warm up ni. Ni kita warm up sementara tunggu sahabat-sahabat kita yang baru nak masuk. Tuan Haji Zainal tadi dari Kelang. Usmawati Ismail dari Kelang. Alhamdulillah. Okay. So shall we start now? Salmah Ahmad dari Singapura. Kita mula Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Al-haditsus tsani. Hadis yang kedua daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadis yang kedua daripada kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Wa an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jayshunil Ka'bah. Cara baca dia jayshunil Ka'bah. Jayshun al-Ka'bata. Yaghzu jayshunil Ka'bata fa idza kanu bi bayda min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Qalat qultu ya Rasulullah kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim? Jaishu qala wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Muttafaqun alaih. Maksudnya daripada Ummil Mukminin, ibunya sebenarnya adalah makciknya Abdullah, iaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sepasukan tentera yang hendak menyerang Kaabah. Kemudian setelah mereka berada di suatu padang dari tanah lapang, lalu dibinasakan semua yang pertama sampai yang terakhir dari mereka semua. Aisyah bertanya, saya berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibinasakan dari yang pertama sampai yang terakhir, sedang di antara mereka itu ada orang yang tidak ikut, iaitu orang yang sedang di pasar. Jawab Nabi, dibinasakan semua, kemudian mereka itu akan dibangkitkan dari kuburnya menurut niatnya masing-masing. Bukhari dan Muslim. Kebinasaan yang menimpa pada suatu daerah akan mengenai yang salah dan yang tidak bersalah. Tetapi perhitungan di hari akhirat hanya terhadap mereka yang bersalah. Bagi masing-masing, pejuang akan menerima perhitungan menurut niatnya. Semua ada kitab dah ke petang ni? Yeah. Kalau yang ada kitab, okey, alhamdulillah. Alhamdulillah yang ada kitab. Yang tak ada kitab pun buat-buat macam ada je lah. Raja iPad, Nasari ada, baru beli alhamdulillah. Zainal alhamdulillah. Kita ni sebenarnya ada kitab. Ini antara peninggalan yang akan kita tinggal nanti. Dan ada kitab bila kita mengaji, catiklah. Nak catik tarikh ke kat tepi, nak catik nota ke. Bila kita tinggal nanti, anak-anak, cucu tengok, ni antara mama belajar ni dulu, arwah nenek. Kan? Mereka gunakan pula. Saya sebut benda ni sebab apa? Sebab saya sendiri pun lalui macam tu. Ayah saya meninggal ketika umur saya 5 bulan. Ayah saya meninggal. Jadi tak sempat kenal pun. Tetapi dia ada tinggalkan kitab-kitab. Dia ada tinggalkan kitab. Jadi mak tunjuklah ni kitab arwah ayah mengajar kat masjid. Ni baca kat rumah. Jadi kita tengok kitab-kitab tu, kita jadi inspired, jadi inspirasi kita untuk belajar lah. Muka surat berapa? Bab pertama
hadis yang kedua. Kalau buku cetakan yang sama dengan saya, muka surat 5. Kalau buku cetakan Makni, muka surat 5. Kalau buku cetakan lain, cari bab pertama, bab ikhlas, hadis nombor 2. Kita baca Dari Ummul Mukminin, ibunya sebenarnya adalah makciknya Abdullah, iaitu Aisyah. Apa maksud ni? Ibunya sebenarnya adalah makciknya Abdullah, iaitu Aisyah. Apa? Dalam cetakan-cetakan lain ditulis macam mana? Dari Ummul Mukminin, dia kalau yang kita tengok yang bahasa Arab atas tu, dia sebut wa'an ummil mu'minin ummi Abdillah Aisyata. Dari ummil mu'minin Ummu Abdillah Aisyah. Okey, saya kena terangkan perkara ni sikit. Orang Arab mereka ni ada dia panggil kunyah. Kunyah. Dia anak sulung lelaki, lalu si ayah ataupun mak dia jadi abu. Tuan Haji Zainal, anak sulung lelaki nama apa? Nael. Anak lelaki tak ada. Cucu nama Nael. Nael. Saya tak ada anak lelaki. Semua anak perempuan. Semua anak perempuan lebih daripada 3 tu. Alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Siapa ni? Tuan Raja kita lah. Anak lelaki ada? Ada anak lelaki, Raja Amir Faris. Raja Amir Faris. Amir Faris, ya. Okey. Orang Arab, Amir lah. Kita kata Amir kan. Nama anak tu Amir. Amir. Dia akan gelarkan ayah ni Abu Amir. Dan dia gelarkan mak Ummu Amir. Itu cara orang Arab. Dia panggil kunyah. Ataupun senang saya lah, senang. Anak lelaki saya yang sulung, anak sulung perempuan. Anak lelaki yang paling besar saya namanya Bashir. Jadi kalau orang Arab, dia akan panggil saya Abu Bashir. Isteri saya, dia akan panggil Ummu Bashir. Dalam bahasa Arab itu dipanggil kunyah. Satu gelaran, dan dia berbangga dengan anak lelaki yang dia kira anak sulung lah, anak lelaki pertama. Kalau anak lelaki itu sulung, memang itulah Abu Bashir. Sebab tu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim, anak baginda yang lelaki Qasim. Jadi Abul Qasim. Ini kunyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lina Sa'ad tanya, kalau guna seperti Ibnu Abbas, Ibnu ni dia kunyah ni dia abu dengan ummu biasanya. Kalau Ibnu Abbas, nama dia tu Abdullah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas nama dia Abdullah. Ayah dia Abbas. Itu dinisbahkan pada ayah. Jadi sekarang ni Aisyah, sebenarnya Aisyah tidak ada anak. Aisyah tak ada anak. Habis kenapa digelar Aisyah ni Ummu Abdillah? Siapa dia Abdullah? Abdullah ini adalah anak lelaki kepada Asma. Asma tu siapa? Asma bintu Abi Bakrin. Siapa Asma bintu Abi Bakar? Kakak Aisyah. Asma kahwin dengan Zubair bin Awam. Asma kan baru ni kita sambut Ma'al Hijrah, yang sediakan makanan pada Rasulullah dan Abu Bakar ketika Rasulullah dan Abu Bakar dalam gua. Itu Asma, anak Sayyidina Abu Bakar, kakak Aisyah. Jadi Asma dia kahwin dengan Az-Zubair bin Awam. Dia ada anak. Anak dia nama Abdullah. Abdullah ini the first Muhajirin's baby yang dilahirkan di Madinah. Di Quba.
Asma' ketika lepas Rasulullah dah wakil hijrah, Asma' dan suaminya Zubair bin Awam hijrah ke Madinah. Bayangkan Asma' masa Rasulullah hijrah tu dia sedia makanan dalam keadaan dia pregnant. Dia hijrah ke Madinah pun dalam keadaan pregnant. Dia sampai di Quba, Asma' melahirkan Abdullah ibn Zubair. Anak dia Abdullah. Abdullah ini orang Muhajirin, mak ayahnya orang Muhajirin. Tapi dia lahir di Madinah. Dia lahir di Madinah. Jadi IC dia IC Madinah lah. Walaupun dia orang Mekah. Saya namakan anak perempuan saya Asma. Masya Allah. Moga-moga mencontohi kehebatan Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Asma binti Abi Bakar. Tapi isteri Abu Bakar pun ada nama Asma juga. Asma binti Umais. Tak apalah. Itu cerita lain. Ada juga nak salah seorang isteri Sayyidina Abu Bakar nama Asma juga. Okey. So, Asma sampai di Quba melahirkan anaknya Abdullah ibn Zubair. Zubair ibn Awam. Okey. Itu cakap bab baby. Cuba kita cakap bab Asma ini sendiri. Maknanya apa? Maknanya Asma berhijrah dari Mekah ke Madinah menyahut seruan Allah dan Rasul dalam keadaan syarat mengandung. Allah, hebat dia kan? Mengandung. Tak ada lah dia kata kat suami dia, tunggu mak deliver dululah, nak hijrah-hijrah pun. Tunggulah deliver. Tak payahlah susah-susah dah. Dia kata demi Allah dan Rasul. Masa ayah nak hijrah dengan Rasulullah pun Asma yang sediakan makanan bersusah payah. Hijrah pula. Sampai dekat Quba melahirkan anaknya. Okey. Jadi, di antara bab kunyah tadi, yang kita kata Abu Abdillah, Ummu Abdillah. Oleh kerana Asma dia tidak ada anak, maka orang Arab juga diharuskan, dia abukan atau diummukan kepada anak saudaranya. Jadi sebab itu dalam hadis ni wa an ummil mukminin ummi Abdillah. Dan kalau kita baca terjemahan, dia terjemah sini daripada ummul mukminin, ibunya. Kemudian dia ada macam tulisan dash gitu, sebenarnya adalah makciknya, makcik kepada Abdullah, iaitu Aisyah berkata. Boleh faham tak saya terang sebelum kita baca makna hadis? Is that clear? Boleh faham? Jelas ke tak? Aisyah digelar dengan Ummu Abdillah. Nanti kalau kita jumpa lagi, okey, Narina, Rahimah, Raja, Ros, Niza, Alhamdulillah, Haslina, okey, clear. Hamidah, Nurul Aini, okey, Zainal, okey, jelas, Ramiah. Alhamdulillah, clear. Jadi, lepas ni mungkin kita bila jumpa Aisyah ni digelar sebagai Ummu Abdillah, kita tak heran lah. Oh, Aisyah tak ada anak. Macam mana dia ada ummu? Macam mana dia? Jadi diummukan, bahasa mudahnya diummukan kepada anak saudaranya. Okey. Aisyah kata apa? Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini di antara kelebihan Aisyah. Aisyah ni dia kahwin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usianya yang muda. Jadi Aisyah ini banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 7 orang sahabat yang meriwayatkan lebih 1000 hadis. Antaranya adalah Aisyah. Ini antara kelebihan Aisyah lah. Jadi Aisyah cerita, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada sepasukan tentera yang hendak menyerang Kaabah. Kemudian setelah mereka berada di suatu padang dari tanah lapang, lalu dibinasakan semua yang pertama sampai yang terakhir dari mereka. Aisyah bertanya, saya berkata, wahai Rasulullah, bagaimanakah semuanya dibinasakan dari orang pertama sampai orang terakhir?
sedang di antara mereka tu ada orang yang tidak ikut berperang, mana bukan tentera pun nak mari serang Kaabah. Mereka itu setengah duk beli, berniaga kat pasar. Jawab Nabi SAW, dibinasakan semua, kemudian mereka itu akan dibangkitkan dari kuburnya menurut niatnya masing-masing. Jadi Rasulullah cerita bahawa ada satu kumpulan tentera yang besar, mereka ini bergerak untuk menyerang Kaabah. Menyerang Kaabah. Lalu bila mereka sampai di satu kawasan tanah lapang, mereka dibinasakan semuanya, A to Z, min awalihim ila akhirihim, dari yang pertama sehingga yang terakhir. Semua yang ada kat tanah lapang itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua nak menunjukkan bahawa tentera ni terlalu ramai sehingga ada orang niaga lagi. Tentera ni besar bergerak sehingga menjadi keperluan tentera ni bila dia berhenti kat satu tempat tu boleh shopping lah, beli makanan, minuman, kelengkapan perjalanan. Ramainya mereka sehingga ada pasar pun kawasan tu. Mereka berhenti. Lalu mereka ni datang nak serang Kaabah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan kesemua mereka. Di sinilah Aisyah tanya. Aisyah tanya, Abang Mat ada. Aisyah tanya Rasulullah, Kenapa semua kena? Bukankah ada situ pasar? Orang niaga, orang beli, orang yang tak terlibat pun nak serang Kaabah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa dihancurkan semuanya dan di hari akhirat nanti dibangkitkan oleh Allah berdasarkan niat mereka masing-masing. Dibangkitkan dengan makna mereka ini akan dihisab oleh Allah berdasarkan niat mereka masing-masing. Okey. Seterusnya, bilakah peristiwa ini berlaku? Ada dua pandangan ulama di dalam mensyarahkan hadis ini. Ada pandangan ulama yang menyatakan bahawa kisah yang Nabi cerita ini adalah kisah tentera yang nak menyerang Kaabah dengan tentera bergajah. Yang mana pada tahun itulah tahun kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekumpulan tentera yang diketuai oleh Gubernur di Yaman. Gubernur mana ni? Apa nama? Gubernur dari Yaman yang mengetuai tentera bergajah untuk merobohkan Kaabah. Nama apa gubernur ni? Lina Saad, Aisyah, Narinan. Ya. Abrahah. Dia duduk di Yaman, dia gubernur di Yaman, mewakili gubernur di Yaman. Lalu dia nak menandingi Kaabah di Mekah. Kaabah dah ada di Mekah. Kaabah yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kaabah di Mekah ni orang Arab datang tiap-tiap tahun buat ibadah haji tawaf. Tetapi ibadah haji jahiliyah yang mereka telah modified daripada zaman Nabi Ibrahim. Ibadat haji zaman jahiliyah ni mereka adanya patung-patung berhala dekat Kaabah. Bahkan mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Mereka kata pakaian yang kita pakai ni, pakaian ni yang kita duk bergaduh dengan orang. Pakaian ni yang kita buat dosa dan maksiat. Jadi kita tawaf ni nak menghadap Tuhan. Tak boleh. Tak boleh kita pakai pakaian ni. Lalu mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Orang lelaki tawaf siang, orang perempuan tawaf malam. Ini jahiliyah dulu. Jangan kita bayang petang-petang ni batal puasa. Jangan duk bayang, ni cerita orang jahiliyah dulu. Jadi walaupun begitu,
Abrahah di Yaman. Yaman kat mana? Yaman ini di selatan tanah Arab. Mereka tak puas hati, mereka dengki dengan Kaabah. Jadi mereka nak sangat supaya orang datang ke Yaman. Lalu Abrahah buat satu tempat ibadah namanya Qulais. Qaf, lam, ya, sad, Qulais. Abrahah buat satu tempat ibadah namanya Qulais di Yaman. Jadi Abrahah kata, "Mai, berkumpul nak buat ibadah, berkumpul di Qulais ni. Datang ke Yaman." Dia nak challenge Kaabah. Tapi dia tak boleh nak challenge Kaabah, orang tak layan. Orang tak layan. Bahkan ada seorang orang Arab datang, dia pergi berak dalam Qulais. Dia buang air besar, menyebabkan Abrahah ni marah. Dahlah aku buat tempat ni orang tak datang. Dia buat itu nak challenge Kaabah. Lalu dahlah tak datang, ada orang datang berak pula kat sini. Aku kena serang orang Arab. Aku mesti serang orang Mekah. Lalu Abrahah pun kumpul gajah, tentera bergajah untuk serang dan nak datang nak merobohkan Kaabah. Mereka datang. Bila sampai di satu tempat dekat Wadi Muhassir. Kalau kita dari Muzdalifah, kita dari Arafah, orang buat haji, dari Arafah, dia akan masuk Muzdalifah, mabit. Daripada Muzdalifah, dia akan bergerak ke Mina. Sebelum nak masuk Mina tu, ada satu kawasan namanya Wadi Muhassir. Di kawasan inilah tentera bergajah Abrahah, gajah berhenti. Gajah tak nak berjalan. Sampai kat situ, gajah stop. Mana dari pergerakan dari Yaman menuju ke Kaabah, sampai dekat antara Muzdalifah dengan Mina tadi di Wadi Muhassir, gajah berhenti. Gajah berhenti. Gajah pun tak nak merobohkan rumah Allah. Ya, gajah berhenti. Bila dalam kitab tafsir Ibnu Kathir, apabila gajah tadi dipusingkan, U-turn. Dipusing ke arah Yaman balik, gajah ni bangun dan nak bergerak. Bila pusing balik, gajah ni menghadap Kaabah, gajah ni stop. Macam mana spelling wadi itu, Ustaz? Wadi Muhassir. Dalam bahasa Arabnya, waw, alif, da, ya, wadi. Wadi ni maksudnya lembah. Muhassir, mim, ha, sad, ra. Wadi Muhassir. Kita akan nampak, kalau kita naik bas dari Muzdalifah nak menuju ke kemah di Mina, kita akan lalu tempat ni, akan nampak sikit Wadi Muhassir. Tak boleh mabit dalam Wadi Muhassir sebab dia di luar Mina, tapi dia border Mina. How to spell? Wadi, waw, alif, da, ya, wadi, maksudnya lembah. Muhassir, mim, ha, sad, ra. Lalu, mana tadi? Bila dipusing lembu tadi, lembu pula dah, lembu. Dipusing gajah tadi menghala ke Yaman, U-turn, dia bangun nak bergerak. Bila pusing balik, gajah menghala ke Kaabah, dia duduk. Muhassir. Ha, bil ha. Al-ha'ul pedasi. Al-ha'ul pedas. Bukan ha getar tu. Getar pula dah. Ha simple. Na'am. Rus'aniza. Armran. Wadi. Muhassir. Ya. Bil Arabiyah hakaza. This is Arabic spelling. Wadi Muhassir. Ha. Okay. Jadi gajah tadi, dalam keadaan inilah, kat sini ramai orang, ada pasar dan sebagainya, ketika inilah, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu melihat apa yang Allah Ta'ala buat kepada tentera bergajah ini? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sambungannya. Allah.
Alam yaj'al kaidahum fi Lam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam Alam yaj'al yaj'al kaidahum kaidahum fi tadlil. tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Allah Ta'ala hantarkan burung ababil tarmihim bihijaratin min sijil, membawa batu daripada sijil, batu dari neraka. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum, lalu Allah Ta'ala jadikan mereka tentera ni ka'asfin ma'kul. Seperti apa? Seperti apa? Seperti daun dimakan ulat. Yes, seperti daun-daun yang dimakan ulat. Apa maksud daun dimakan ulat? Allah Ta'ala hantar burung ababil, dia lontar batu bihijaratin min sijil, batu daripada sijil pada tentera Abraha ni, lalu mereka itu jadi seperti daun yang dimakan ulat. Macam mana? Daun makan ulat, daun dimakan ulat. Macam mana nak bagi tahu tu? Hancur. Cik Zainal, Kak Rahayu, berlubang-lubang. Macam mana berlubang-lubang? Apabila batu tadi jatuh ke badan tentera Abraha, celup, batu jatuh, tembus. Jatuh kat kepala, tembus. Jatuh di lengan, tembus. Maknanya badan tentera Abraha ini tembus. Tentera semua mati, tapi berlubang-lubang badan mereka. Macam ulat kita beli sayur sawi, kita beli ataupun ulat-ulat yang kita ada tanam pokok sayur, pokok ulat dimakan macam mana? Berlubang-lubang. Inilah apabila manusia nak menghancurkan Baitullahil Haram. Jadi, ketika itu Allah Ta'ala hancurkan semua. Jadi Aisyah tanya, wahai Rasulullah, ada yang ramai-ramai juga yang dihancurkan itu, ada pasar kat situ. Ada orang datang beli barang, ada orang berniaga, mereka tak join pun tentera. Tapi kenapa semua kena? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, ya, dihancurkan semuanya, tapi di hari akhirat mahkamah Allah adalah berdasarkan niat masing-masing. Yang niat datang nak serang, nak hancurkan Kaabah, mereka akan diberi balasan. Yang niat nak pergi pasar, nak pergi beli barang, berdasarkan niat masing-masing. Jadi inilah Imam Nawawi letak hadis ini dalam bab yang kedua, bab niat. Okey, ini pandangan pertama ulama menyatakan bahawa hadis ini adalah peristiwa Abraha. Okey, saya sebut tadi dua. Ada satu lagi pandangan ulama yang mensyarahkan hadis ini yang menyatakan bahawa peristiwa ini adalah in the future. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut pada Aisyah ini, Rasulullah nak bercerita perkara akan datang, bahawa akan berlaku satu masa nanti adanya sekumpulan tentera yang datang nak menghancurkan Kaabah. Lalu ketika mereka sampai di suatu kawasan tanah lapang Bibaida, maksudnya kawasan lapang, kawasan situ ada pasar, ada orang ramai, Allah Ta'ala lindungi dan jaga Kaabah, Allah Ta'ala hancurkan seluruhnya ketika itu. Dan Aisyah pun tanya, dah kat situ pasar kan, orang beli barang, orang berniaga, semua kena? Ya, semua kena. Jadi kita faham bahawa maksud hadis ini ada dua kemungkinan. Mungkin past, mungkin future. Mana satu yang betul, Ustaz? Wallahu a'lam. Apa yang penting? Kerja sama. Apa yang penting ialah point. Apa yang penting itu ialah soalan Aisyah dan jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua kena, tapi dibangkitkan di hari akhirat nanti berdasarkan niat masing-masing. Apa pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni? Boleh tak share dengan saya sikit? Apa lagi antara pengajaran yang kita dapat? Kalau nak share, nak tulis kat ruangan chat pun boleh. Nak buka mic, nak
cakap pun boleh. Apa pengajaran kita dapat di sini? Antara pengajaran penting bahawa bila datang yang nak menghancurkan Kaabah, semuanya kena. Pentingnya niat, Kak Rahayu, pentingnya niat ya. Ia pentingnya niat seseorang. Kalau niat tu memang nak datang serang, nak robohkan Kaabah, di hari akhirat nanti dia akan masuk mahkamah Allah dengan kes dakwaan dalam mahkamah Allah adalah berdasarkan niat masing-masing. Berdasarkan niat masing-masing. Lagi, ada satu lagi pengajaran penting daripada peristiwa ni. Agak-agak apa dia? Dalam poin yang menyatakan bila Allah Ta'ala hancurkan, pengajaran niat yang menjadi penentu nasib di hari akhirat walaupun azab diturunkan kepada semua. Ya, betul Faris. Masya Allah Faris. Lagi, itu pada poin yang Faris tulis tu. Okey Zainal, dalam masyarakat jika ada yang buat laju. Dalam masyarakat jika ada yang buat kejahatan, seluruh warga terpalik dengan balasan Allah. Ya, ini poinnya. Kalau Allah Ta'ala nak turunkan azab, tak kira orang baik atau jahat, semua kena nasari. Betul. Ini antaranya. Bila berlaku adanya kemungkaran, bila Allah Ta'ala nak turunkan bala, Allah Ta'ala nak turunkan azab, semua kena. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini poin penting. Lepas tu kita tertanya-tanya. Sebab apa Ustaz, COVID ni? Ada orang nak pergi masjid, ada orang baik, ada ulama pun yang kena COVID. Ada ulama kena COVID, ada orang baik, orang jahat kena. Sampai ke Kaabah tu, sampai ke Mekah tu Ustaz. Nak ibadah, nak umrah, nak haji, semua terkesan. Apabila manusia nak mencabar kuasa Allah, apabila adanya kemungkaran yang begitu banyak tersebar, apabila manusia sombong dengan Allah, bila turun bala, semua kena. Orang baik kena, orang jahat kena. Kena belaka. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ada ayat Quran yang menyebut, takutilah kamu azab yang bukan hanya kena orang jahat saja. Semua kena. Sebab tempat tu ada orang jahat, sebab tempat tu ada orang buat maksiat, apatah lagi dibiarkan, tidak tegah, tak hapuskan, maka ketika itu apa benda ni, apabila datangnya bala dan bencana dari Allah, semua kena. Habis macam mana Ustaz semua kena? Kena. Di hari akhirat nanti macam mana? Di hari akhirat nanti manusia akan dibangkitkan berdasarkan niat dan keimanan masing-masing. Tapi nak bagi tahunya, jangan duduklah tempat kalau tempat-tempat banyak maksiat, tempat-tempat lara, tempat-tempat dosa, kita takut bila bala datang, kita yang duduk situ pun sama-sama kena. Saya tak apa Ustaz, niat saya baik. Niat saya bukan nak pergi kat situ. Saya pilot Ustaz. Saya nak pergi buat delivery barang Ustaz. Saya grab food, orang order. Saya buat delivery Ustaz. Jadi saya pergi situ, saya bukan nak pergi kat tempat tu. Saya pergi nak hantar barang. Betul lah datang bala. Yang macam ni, Allah Ta'ala akan bangkitkan berdasarkan niat masing-masing. Dan sebab itulah penting juga niat. Penting. Nampak awak dekat Bukit Bintang baru ni? Buat apa kat Bukit Bintang? Rupanya dia nak pergi meeting. Dia nak pergi meeting di hotel kat situ, ada foreigner ada sekali datang. Dia bukan nak pergi tempat lara yang ada kat situ, dia nak pergi mesyuarat. Cumanya masa kebetulan datang mesyuarat tu, pom, bangunan runtuh. Dia pun ada sekali. Allahu Akbar. Dia mati kat mana? Kat Bukit Bintang. Allah. Tapi dibangkitkan nanti niat dia. Dia bukan pergi nak buat benda tak elok, dia pergi ada urusan. Gitu. Tapi kita katakan juga di sini ulama menyebut antara pengajarannya, kita elakkan berada di tempat-tempat maksiat, kita elakkan berkawan, duduk dalam majlis bersama dengan majlis-majlis yang lara. Kita bimbang kemurkaan Allah datang, semua kena sekali. Musibah semua kena, tapi azab untuk yang mungkar.
Betullah dalam suasana wabak pun begitu. Wabak yang berlaku. Orang beriman. Mungkin ada orang kalau zaman Saidina Umar jadi khalifah dulu, wabak Amwas, ta'un Amwas yang berlaku di negeri Syam, puluhan ribu orang mati. Orang beriman mati. Dan ada di kalangan sahabat Nabi yang meninggal disebabkan wabak tersebut. Jadi yang beriman, yang terima qada dan qadar Allah, yang sabar, mereka kena wabak, tetapi mereka dibangkitkan dengan niat mereka masing-masing. Inilah poinnya, kepentingan niat kita di mana saja kita berada. Hadis yang ketiga. Satu perkara lagi. Ini kalau kita perhati hadis ni, tadi yang kita kata pengajaran daripada yang daripada hadis. Ada lagi pengajaran. Antara pengajaran yang kita boleh faham bila kita baca hadis yang kedua ni, tengok Aisyah bagus. Bagus Aisyah. Ummuna, ibu kita semua ummul mukminin. Tanya soalan. Aisyah tanya soalan. Jadi daripada soalan Aisyah ini Rasulullah jawab, memberi kefahaman kepada ummah. Bagus tanya soalan. Aisyah maknanya antara kelebihannya memang banyak. Soalan-soalan daripada Aisyah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explain, yang memberi sangat-sangat suluhan kepada ummah. Okey. Hijrah ke berapa? Hadis kedua tadi terjadi hijrah ke berapa? Wallahu a'lam. Tak faham soalan. Tapi yang pentingnya ni, tanya soalan. Tanya soalan. Dah tanya soalan kena jelas. Aisyah tanya Rasulullah, macam mana? Situ ada orang pasar, bukan semua orang nak pergi serang Kaabah. Tapi kena juga ke? Bagus soalan Aisyah. Allah. Hadis yang ketiga. Saya tak faham soalan ni. Hadis kedua tadi terjadi hijrah ke berapa Ustaz? Kak Norinon, saya tak faham soalan. Tak apa, kita baca hadis ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sebelum dakhala biha ba'da al-badr 9 sanah Rasulullah. Aisyah ni isteri Rasulullah yang keberapa Aisyah isteri Rasulullah yang keberapa? Untuknya perkenal Aisyah sikit awal tadi. Siapa tahu? Yang kedua ke yang ketiga? Kalau yang ketiga, Kak Lina, Kak Ratna Sari kata Aisyah isteri Rasulullah yang ketiga. Habis isteri Rasulullah yang kedua siapa? Isteri Rasulullah yang kedua siapa? Tak tahu. Saudah. Saudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Khadijah, Rasulullah kahwin dengan Saudah. Saudah ni ejaannya sin waw dal ta marbutah. Saudah. Saudah ni dia beromo lah. Dia ada anak dah, dia ada anak-anak dah, dia pun agak tua dah. Saudah. Lepas tu Rasulullah kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Okey, kita sambung. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Aisyah berapa? Umur Aisyah berapa ketika Rasulullah wafat? 9 tahun lepas perang Badar. Mana tahun kedua hijrah? 9 tahun. Tahun kedua hijrah umur 9 tahun. Ada baki 8 tahun lagi. Rasulullah wafat tahun ke-10 hijrah. Umur Aisyah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat 17-18.
18. 18. 18. Kak sabar ya. Kejadian tentera Abraha terjadi sebelum kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Ustaz? Bukankah itu tahun kelahiran Rasulullah? Sebab tu dikenali tahun kelahiran Rasulullah ni tahun gajah. Tahun itulah tahun Abraha dihancurkan, itulah dilahirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah dikenali Rasulullah ni dilahirkan pada tahun gajah. Okey, Aisyah ketika Rasulullah meninggal umur Aisyah 18. Ya. Kita sambung Okey, kita sambung lagi. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga. Macam mana semua? Okey, boleh kita teruskan? Jelas? Siapa yang tak ada kitab lagi? Siapa yang tak ada kitab lagi? Ada yang belum ada kitab? Ada? Jelas. Okey, kita sambung hadis yang ketiga. Hari ni siapa puasa? Cuba angkat tangan. Siapa puasa hari ni? Hani'an lakum, tahniah kepada yang puasa hari ni. Alhamdulillah. Siapa yang puasa tulis Alhamdulillah. Tak buka lagi Ustaz, tak buka puasa lagi. Macam mana nak Alhamdulillah? Bukan Alhamdulillah sebab makan. Alhamdulillah sebab Allah pilih untuk puasa. Alhamdulillah. Ramai orang puasa hari ni. Alhamdulillah. Bagus. TM. Saya ada kitab Riyadhus Salihin versi PDF. Arab Melayu. Bagus. Ramai tulis tu Alhamdulillah. Alhamdulillah puasa hari ni. Saya nak jadi rezeki 2 hari lepas. Kalau kenal Datuk Mahdi. Siapa biasa tengok TV Hijrah yang janggut panjang tu? Zoom. Datuk Mahdi BZ tu, business. Yang janggut panjang. Biasa tengok tak kat TV Hijrah tu? Yang janggut dia zoom panjang gitu. 2 hari lepas dia WhatsApp, Ustaz, hari Khamis ni Ustaz jangan masak, saya nak hantar makanan berbuka puasa. Saya kata, Alhamdulillah. Ni sampai dah bawah tadi. Dia kata nak makan sekarang boleh tak? Dia kata tunggu maghrib lah Ustaz. Okeylah, okey. Rezeki petang ni, Alhamdulillah. Okey, ramai puasa tu tulis Alhamdulillah tu. Ramai orang tulis Alhamdulillah. Okey, jadi kita sambung hadis yang ketiga. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da al-fath walakin jihadun wa niyyah wa idza istunfirtum fanfiru muttafaqun alaih. Tiga dah hadis muttafaqun alaih. Semuanya riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada hijrah selepas pembebasan kota Mekah ke tangan kaum muslimin. Tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Maka dari itu, apabila engkau diminta untuk keluar oleh imam untuk berjihad, maka keluarlah, iaitu berangkatlah. Bukhari dan Muslim. Tidak ada hijrah dari Mekah kerana Mekah telah menjadi negara Islam. Sebab tujuan hijrah itu untuk mendapat kebebasan dalam melakukan perintah-perintah agama dengan rasa aman dan tidak terganggu. Oh, cantik kita baca hadis ni. Berbetulan baru saja sambung ma'al hijrah. Jadi Aisyah riwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah selepas pembebasan kota Mekah. Sekarang ni nak faham hadis ni, kita faham dulu sikit sejarah.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempoh dakwah baginda ada 2 zaman. Zaman sebelum hijrah, zaman selepas hijrah. Zaman sebelum hijrah, Nabi kita panggil zaman Mekah. Zaman Mekah ni kena tindas, kena seksa, kena boykot, kena tekan. Berapa tahun zaman Mekah? Zaman Mekah berapa tahun? Cuba tulis dekat ruangan chat. Zaman Mekah berapa tahun? Ya, Kak Lina Saad, Kak Aslina, Faris, Abdul Rahman, 13 tahun. Asmah Muhammad, Asmah Mukhtar Razita. 13 tahun Nabi di Mekah. First 3 years, 3 tahun pertama dakwah senyap-senyap ahli keluarga dulu. Tahun keempat dakwah terbuka. Bila dakwah terbuka, tekanan lagi teruk, tekanan lagi hebat. Adalah 2 orang kuat Nabi, Abu Talib dan Khadijah. Tahun ke-10 Nabi di Mekah ni, dan 3 campur 7 jadi 10. Tahun ke-10 Abu Talib meninggal. Ummul Mukminin Khadijah meninggal tahun ke-10. Tahun ke-10 ini lepas kematian 2 orang ni berlaku Isra' Mi'raj. Allah Taala nak hiburkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara perlihatkan keadaan syurga dan neraka tahun ke-10 selepas kematian Khadijah dan Abu Talib tahun ke-10. Tahun ke-11, 12, 13 Nabi hijrah ke Madinah. Tujuan utama hijrah ialah bila di Madinah, orang Madinah bersetuju, bersedia untuk melantik Nabi menjadi ketua negara, menjadi pemerintah. Islam mendapat kuasa politik dengan hijrah ini. Nabi menjadi decision maker ketika di Madinah. Ini kepentingan Islam memerintah. Ini dalil ulama kata hijrah ini adalah dalil paling kuat betapa perlunya Islam mendapat kuasa pemerintahan. Sebab dengan ada kuasa pemerintahan ini boleh enforcement, boleh enforce. Peristiwa hijrah menunjukkan bahawa perlunya Islam ada kuasa pemerintahan. 13 tahun Nabi, bila ada orang minum arak di Mekah, bila ada orang sembah berhala di Mekah, bila ada orang berzina di Mekah, Nabi boleh ceramah, boleh beritahu je ini salah, ini salah. Tetapi selepas hijrah, bila Rasulullah berkuasa memerintah negara, Rasulullah boleh enforce semua yang ada di dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa penting Islam mendapat kuasa pemerintahan. Nak hapuskan riba, bila Nabi berkuasa di Madinah, hapuskan sistem riba. Nak hapuskan arak, kena ada kuasa dulu. Tak ada kuasa pemerintahan, dalam kapal terbang pun ada arak lagi. Tak apalah, ada niat masing-masing. Ada niat yang nak hapuskan. Tapi sebab Islam tak ada kuasa penuh, tak boleh nak hapuskan. Ada niat, kita benci-benci, tapi Islam berkuasa penuh, baru boleh hapuskan. Jadi itu pentingnya hijrah. Okey, bila Nabi hijrah, tempoh Madinah berapa tahun? Kalau Mekah 13 tahun, di Madinah berapa tahun pula? Di Madinah tempohnya 10 tahun. Yes, betul. Madinah 10 tahun. 10 tahun ni Rasulullah buat apa? Rasulullah mentadbir negara. Rasulullah aturkan pasar Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Rasulullah buat sistem perlembagaan negara piagam Madinah. Ada hak-hak orang Islam. Administration. Ya, legislative dan administration. Rasulullah aturkan negara. Hubungan diplomatik antara bangsa. Menentukan perang ataupun tidak. Ya, decide nak perang dalam Madinah ataupun di luar Madinah, di Badar, di Uhud, di Ahzab, bertahan dalam negara. Maknanya
Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugas. Malaysia panggil Perdana Menteri. Kita pergi ke Amerika dia panggil Presiden. Kita pergi ke Arab Saudi dia panggil King. Kita pergi ke Jepun dia panggil Prime Minister. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan tugas ini. Tugas mentadbir negara. Maknanya sunnah mentadbir negara cara Nabi 10 tahun. 10 tahun. Kalau orang kata ustaz jangan cakap politik ustaz. Ni politik dah ustaz masuk ni. Betul tak ini politik ni? Jawapannya betul. Ni politik lah. Dan Nabi takbir negara. Bila ada diplomatik antarabangsa orang luar datang Nabi sambut. Bila ada orang bukan Islam Nabi berbincang, ada hak orang Islam, ada hak bukan Islam, perang, damai, ekonomi, sosial, Nabi mengurus politik. Dan ini yang sangat dibenci oleh musuh-musuh Islam. Orang Islam nak cakap bab tawaf, silakan. Nak cakap bab solat, bab puasa, silakan. Bab politik orang Islam jangan caralah. Jangan cerita bab politik. Sebab bila Islam mendapat kuasa politik, mereka susah nak berniaga arak. Mereka susah nak berniaga pelacur, maksiat, pesta dan sebagainya. Sedangkan Nabi 10 tahun menjalankan tugas pemerintah negara, tugas politik dengan penuh keadilan. Dan ustaz, zaman Nabi bolehlah orang Islam. Siapa kata Madinah orang Islam semuanya? Madinah ada Aus Khazraj, ada golongan Ansar, ada orang Nasrani, ada orang Yahudi, ada penyembah berhala, ada Badui pada pasir. Maknanya masa Nabi datang menjadi pemerintah Madinah, masyarakat Madinah adalah masyarakat majmu'. Tetapi leadership Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, leadership dan sistem. Ada leadership Rasulullah dan ada sistem Islam. Hasilnya apa? Selepas 10 tahun yang indah ini, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam. Bila melihat keindahan leadership Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat keindahan sistem Islam yang Rasulullah enforce, yang mana nak enforce ini tidak akan dapat buat melainkan bila ada kuasa politik pemerintahan di Madinah. Hijrah. Jadi antara faktor tertegaknya negara Madinah ini apabila orang-orang Mekah yang masuk Islam telah hijrah ke Madinah. Golongan muhajirin hijrah. Support dari segi kefahaman dan ilmu Islam, mereka support. Orang Ansar pula support kehadiran orang muhajirin. Berlaku muafakat. Muafakat. Berlaku bersatu padu. Bila bersatu padu, kuat jadi. Bila muhajirin, orang Madinah, Aus dan Khazraj, kerjanya berperang je selama ni. Perang je. Tapi Islam datang, mereka boleh bermuafakat. Mereka boleh berkasih sayang. Sebab tu Islam jadi kuat. Jadi kuat. Dan musuh melihat kekuatan Islam ini perlu dihancurkan. Divide and rule. Umat Islam perlu buat cari isu bergaduh. Bergaduh. Umat Islam akan jadi lemah. Bila umat Islam lemah, musuh-musuh akan menguasai. Nah, ini masalah problem. Ustaz, kenapa Ustaz semangat sangat? Sebab syarah hadis ni lah, supaya faham. Okey. Jadi, bila Nabi hijrah, okey, Islam pun jadi kuat. Pahala yang sangat besar apabila ada orang-orang Mekah hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah. Tinggal kampung halaman, tinggal keluarga, tinggal bisnes, pergi ke Madinah. Masa tu mana boleh Google dulu Madinah ni nak buat bisnes apa, nak cari friend Facebook dulu. Allahu a'lam. Tawakal. Allah dan Rasul kata hijrah, hijrah. Nak buat bisnes apa kat sana? Allahu a'lam. Nak jumpa siapa kat Madinah? Allahu a'lam. Jadi betapa besarnya pahala orang hijrah ke Madinah. Hijrah. Besar pahala. Tapi panjang peristiwa. 10 tahun di Madinah ni, tahun kedua berlaku perang Badar.
Tahun ketiga berlaku perang Uhud. Tahun kelima berlaku perang Ahzab. Tahun keenam Nabi nak pergi buat umrah Hudaibiyah. Tak boleh jadi berlaku peristiwa Hudaibiyah tahun keenam. Tak boleh buat umrah, tak boleh masuk Mekah. Balik Madinah balik. Tahun ketujuh Umratul Qadha. Nabi pergi ke Mekah 3 hari buat umrah tahun ketujuh. Akhir tahun ketujuh ada orang melanggar perjanjian Hudaibiyah. Tahun ke-8 Rasulullah dan para sahabat dengan tentera pergi ke Mekah. Maknanya sepanjang Nabi kat Madinah, Mekah masih di bawah musyrikin. Pentadbiran musyrikin, bawah kuasa musyrikin. Tapi stay Nabi di Madinah ni, tahun ke-6 Hudaibiyah tak jadi, tahun ke-7 Umrah Qadha, akhir tahun ke-7 dia orang langgar perjanjian, tahun ke-8 Ramadan Rasulullah dan para sahabat gerak dengan tentera menawan kota Mekah. Dalam istilah agama kita tidak panggil menjajah, kita panggil fathu, the opening. Dia membuka kota Mekah. Islam datang membuka kota Mekah. Jadi pada tahun ke-8 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat membuka kota Mekah, menguasai Mekah, dan Mekah juga menjadi sebahagian daripada negara Islam. Duduk di bawah pentadbiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di Mekah ada orang yang dah masuk Islam tapi tidak hijrah ke Madinah. Inilah hadis yang kita baca sekarang. Rasulullah kata la hijrata ba'dal fathi. Tak dapat dah pahala. Kamu sekarang ni Mekah dah dibuka sebagai negara Islam di bawah pentadbiran Madinah. Jadi korang tak perlu dah nak hijrah ke Madinah. Sebab dah jadi all together dah. Dah jadi satu negara dah. Yang pahala besar hijrah ke Madinah dulu masa Mekah ni di bawah kerajaan musyrikin. Lalu kamu hijrah. Inilah pahala hijrah. Tapi sekarang bila Fathu Mekah, pembukaan Mekah, Mekah dah jadi. Jadi tak ada lah fadilat kamu nak hijrah. Ini maksud hadis ni. Kita baca balik. Aisyah kata Rasulullah sebut tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Mekah ke tangan kaum muslimin. Tetapi yang ada ialah jihad dan niat. Maknanya untuk dapat pahala besar sebagaimana pahala hijrah. Kamu stay je lah di Mekah, tak payah sibuk-sibuk nak hijrah ke Madinah dah lah. Tak ada dah hijrah selepas Fathu Mekah. Makna tidak ada hijrah dari Mekah ke Madinah. Tak ada dah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebab hijrah ni maksudnya perpindahan daripada negara bukan Islam kepada negara Islam. Tapi hari ni Ustaz, kalau kita duduk di negara-negara yang bukan Islam, kita nak hijrah ke negara Islam, itu digalakkan. Kalau kerana agama. Kalau kita berada di negara tersebut kerana tugasan dan sebagainya, maka kita kena pastikan bahawa agama kita terjaga, kita duduk di tempat itu, maka teruskanlah. Jadi hadis ini nak menyatakan bahawa tak ada dah hijrah ke Madinah dari Mekah selepas Madinah menjadi negara Islam. Yang ada ialah jihadun wa niyah. Yang ada apa dia? Maknanya kamu nak dapat pahala keluar tinggalkan negara Mekah nak hijrah ke Madinah, tak ada dah. Sama semua negara Islam. Tapi yang ada jihad dan niat. Apa dia jihad dan niat? Kamu dipanggil tadi diperintahkan oleh pemimpin untuk tinggalkan negara kamu, tinggalkan Mekah, hijrah ke Madinah kerana Allah. Sekarang tak ada dah. Yang ada arahan pemimpin tinggalkan negara untuk pergi berjihad, untuk pergi berperang, untuk pergi mempertahankan agama. Itu ada. Tapi bukan hijrah, kamu pindah sana. Kamu pergi berjihad dan niat. Fa idzastumfirtun, maka dari itu apabila engkau diminta untuk keluar oleh imam untuk berjihad, maka keluarlah, berangkatlah, niat. Sekali lagi cerita tentang niat. Tidak ada hijrah dari Mekah kerana Mekah telah menjadi negara Islam. Sebab tujuan hijrah itu untuk mendapat kebebasan dalam melakukan perintah-perintah agama dengan rasa aman, tidak terganggu. Jadi yang penting kena ada niat. Kena ada niat apabila adanya perintah-perintah agama untuk aku sekiranya aku terpaksa tinggalkan tanah airku pun atas dasar perintah agama, aku bersedia. Bila kamu diseru, fanfiru, maka kamu berangkatlah. Niat dia ada. Niat untuk agama. Kalau selama ni
nak suruh hijrah ke Madinah, kamu tak hijrah. Tak ada dah, tak ada peluang dah. Tapi yang ada lagi niat. Lepas ni kena niat. Kalau ada perintah agama, ada tuntutan untuk agama, aku bersedia. Maknanya ada niat kita dalam hati. Aku bersedia. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ini hadis yang ketiga. Untuk hadis yang keempat, saya rasa kita sambung dalam kuliah akan datang lah kan. Untuk hadis yang keempat. Jelas tak makna hadis yang ketiga tadi? Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Allahu Akbar. Kejap je masa berjalan. Jelas tak? Okey. Okey. Jadi insya-Allah yang akan datang ni hadis keempat ni sangat menarik. Berita gembira kepada orang-orang yang uzur, orang sakit lutut, orang sakit pinggang. Hadis yang keempat ni adalah berita gembira kepada orang tak sihat. The power of intention, niat dia. Sincere niat dia. Tapi kita baca minggu depan lah hadis yang hebat. Orang-orang yang rasa dan termasuk kita tak boleh nak pergi masjid, nak pergi sembahyang Jumaat. Betul Mazuki kata. Yang ada hanya hijrah lawan hawa nafsu. Ya. Hijrah, kita mujahadah, kita lawan hawa nafsu. Ya. Tapi ini dalam konteks hadis ketiga tadi itu dalam konteks tinggalkan tanah air. Dan ulama sebut juga termasuk dalam niat kita bersedia untuk tinggalkan tanah air selain pada berjihad, mungkin juga termasuk dalam bab menuntut ilmu. Tinggalkan tanah air bukan untuk hijrah ke Madinah, bukan hijrah tempat, tetapi hijrah untuk pergi menuntut ilmu. Alhamdulillah lah saya dapat rezeki tinggalkan negara, pergi belajar di Sana'a, di Yaman. Ada rezeki dapat peluang belajar di Mekah, 10 bulan di Mekah, di Yaman beberapa tahun. Alhamdulillah. Ini tinggalkan tanah air juga. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ni dari dulu belajar ni hari ni terpanggil untuk tanya. Allah memang dah tetap ke Nabi berhijrah ke tempat yang bernama ialah dulu Yathrib? Memang Allah dah tetap ke atau kita tak tahu di sebalik tu mengapa Madinah tu dipilih? Itu saja soalan saya. Terima kasih. Ya, kita di antara keimanan kita dalam bab beriman kepada qada dan qadar Allah, bahawa segala yang berlaku adalah aturan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu keimanan kita. Kita hanya perlu berikhtiar dan setiap apa yang Allah Taala tentukan berlaku itulah kebaikan. Itu kebaikan. Segala apa yang Allah Taala tentukan itulah kebaikan. Walaupun pada pandangan mata kita keburukan. Kita pandangan mata kita COVID, orang meninggal, orang sakit, kita pandang keburukan pada penilaian kita. Tetapi di sisi Allah semua kebaikan. Dan Allah berhak nak buat. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah baginda bila ditekan, diseksa, diboikot di Mekah, baginda cuba nak cari satu tempat baru. Pergi ke Taif. Taif, selatan Mekah. Ada sahabat-sahabat Ummu Salamah, Abu Salamah, Uthman ibn Affan, Ja'far bin Abu Talib hijrah ke Habsyah. Rasulullah cari. Dan aturan Allah indahnya berlaku ke Yathrib, ke Madinah. Ya, dengan perintah Allah berlaku hijrah ke Madinah dengan aturan Allah. Semuanya adalah aturan Allah. Macam kita sekarang lah. Ada di kalangan kita yang bekerja, ada yang pencen, ada yang pindah rumah, beli rumah kat sini, beli rumah kat sini. Aturan Allah. Dan dengan ikhtiar dan kesungguhan dia nak cari kebaikan-kebaikan, dia terlorong sampai dalam majlis ilmu petang ni. Aturan Allah. Ada yang first time dengan kuliah online, ada yang kawan-kawan yang ajar, ada aturan Allah. Tetapi dengan ikhtiar kita mencari kebaikan, maka Allah Ta'ala pandu kita kepada kebaikan. Ada golongan yang sesat. Dia kata kalau semua aturan Allah, aku ikut je lah. Aku okey lah. Aturan Allah, aku jadi jahat pun aturan Allah, aku tak semayang pun aturan Allah. Ini golongan yang sesat. Dia menyalahkan Allah. Kalau gitu tak payah makan lah. Kalau Allah Ta'ala takdirkan awak tak mati pun lapar, tak payah makan. Jadi kita ikhtiar. Kita cari makanan, kita cari duit, kita bekerja, kita cari ilmu. Ikhtiar kita. Apa yang Allah aturkan selepas itu,
itulah yang terbaik. Wallahu a'lam bissawab. Saya nak ucap terima kasih. Ada penganjur. Terima kasih kepada penganjur kita yang transfer duit pada saya. Kata penganjur ada di kalangan penonton ni bagi sumbangan keuangan pada saya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Betul lah tengah menabung duit nak beli handphone baru. Alhamdulillah, handphone lama dah agak uzur. Jadi bolehlah menabung sikit-sikit. Terima kasih kepada yang bagi sumbangan duit. Terkejut saya. Alhamdulillah. Moga-moga Allah Ta'ala berkati. Moga-moga Allah Ta'ala tambah lagi rezeki ni. Doa orang puasa ni. Moga-moga Allah Ta'ala tambah rezeki kepada yang bagi sumbangan itu. Really appreciate. Saya sangat-sangat menghargainya. Dan moga-moga diberkati semualah. Moga-moga semua diberkati dan berada dalam majlis ilmu ini. Kepada penganjur, pada yang hadir. Moga-moga Allah Ta'ala beri kekuatan pada kita untuk beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Dan insya-Allah kita jumpa lagi minggu depan. Cuba tulis di ruangan komen. Insya-Allah jumpa minggu depan. Dengan niat nak hadir tau. Dengan niat nak hadir. Siap dapat pahala dah. Ni the power of niat ni. Insya-Allah nak jumpa minggu depan. Yang tarik insya-Allah dengan niat nak hadir dapat pahala dah. Sampai masa uzur ke tersekat ke dapat dah pahala. Niat aku nak hadir minggu depan insya-Allah. Okey, sekadar ini dulu daripada saya. Selamat berbuka kepada yang puasa. Moga-moga Allah Ta'ala terima amalan kita semua insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih banyak. Selamat berbuka. Amin. Terima kasih Ustaz. Ustaz, selamat buka semua. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Selamat buka. Ya Allah. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum semua. Selamat berbuka. Tunggu maghrib dulu. Selamat berbuka waktu maghrib Ustaz. Terima kasih Ustaz. Selamat berbuka puasa. Waktu maghrib. Masya-Allah. Alhamdulillah. Amal yang boleh.